Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua murid-murid kelas 4 Mercury dan 4 Uranus yang Ustaz kasih sekalian, InsyaAllah hari ini kita teruskan sesi pengajaran PDPR kita. Okey, kita sambung pada tajuk hari Senin itu berkenaan dengan bidang sirah, dan tajuknya adalah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pembelajaran lepas, Ustaz ada terangkan mengenai maksud dakwah dan apa tentangan yang Nabi hadapi semasa Nabi menjalankan dakwah lah, antaranya fitnah, pemelawan, penyiasaan, pembunuhan. Kali ini Ustaz teruskan dengan tajuk seterusnya. Jadi murid-murid bolehlah buka muka surat 157. Kita sambung topik yang seterusnya dalam tajuk dakwah Nabi Muhammad SAW, iaitu berkenaan dengan akhlak Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi kaum Quraisy. Okey, apa akhlak yang Nabi dapat semasa Nabi menghadapi tentangan kaum Quraisy? Apa yang kita boleh dapat? Yang pertama, bersabar. Nabi Muhammad SAW sentiasa bersabar dengan ujian dan cabaran. Nabi ni seorang yang sabar. Banyak bersabar dalam ujian dan cabaran yang dihadapi. Dan yang kedua, bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Nabi sangat bergantung harap kepada Allah Taala. Apabila Nabi menerima ujian yang mana manusia tak mampu nak tolong pun, sebenarnya Allah SWT adalah sebaik-baik penolong, yang mana Nabi sentiasa mendahulukan Allah SWT dalam setiap urusan. Yang ketiga, prihatin Nabi Muhammad SAW mengutamakan kaum keluarga dalam berdakwah. Macam yang Ustaz terangkan, ini Ustaz bagi penekanan ni bahawa Nabi mengutamakan keluarga, dalam keluarga terdekat dahulu dalam berdakwah. Masa dakwah secara sir tu, secara sembunyi-sembunyi tu, Nabi utamakan ahli keluarga dahulu sebelum keluarga yang jauh ataupun orang yang jauh. Jadi seperti kita lah dalam kita bukan berdakwah lah, maksudnya dalam apa pun yang kita hadapi, kita mesti utamakan kaum keluarga terdekat kita dahulu. Contohnya macam pandemik COVID ni, contohnya ramai orang susah, jadi kita utamakan kaum keluarga yang terdekat kita dahulu sebelum kita utamakan orang lain. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW sentiasa berhikmah dan tidak pernah berendam. Nabi tak pernah berendam dengan orang, dan Nabi tak pernah buat fitnah kepada orang. Cuma yang ada, orang berdendam dengan Nabi dan orang buat fitnah ataupun kata-kata buruk kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi tak ambil peduli. Nabi teruskan dakwah sebab Nabi yakin dakwah yang dibawa ni adalah dakwah kebenaran dan dakwah paling nyata, paling benar. Tiada yang lain benar selain daripada agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi akhlak Nabi dalam berdakwah, Nabi Muhammad SAW sentiasa optimis terhadap janji dan bantuan daripada Allah SWT. Macam mana Nabi optimis tu? Nabi Muhammad SAW menolak tawaran daripada kafir Quraisy seperti pangkat, harta kekayaan dan wanita. Baginda tetap yakin dengan pertolongan Allah, meneruskan usaha dakwah sehingga berjaya. Bayangkan, Nabi menolak pelawaan daripada kafir Quraisy, dengan orang kafir Quraisy ini menawarkan Nabi macam-macam, antaranya harta benda. Yang keduanya pangkat. Bila contohnya Nabi tinggalkan dakwah sebagai dakwah agama Islam ni, Nabi ditawarkan pangkat, iaitu mungkin menjadi general Quraisy yang paling tinggi ataupun pemimpin yang paling tinggi dalam orang kafir Quraisy ni. Tapi Nabi tolak semua tu, termasuklah wanita. Diberikan wanita macam-macam, wanita yang cantik, tetapi Nabi tolak. Jadi dakwah Nabi Muhammad ni, Nabi tetap optimis bahawa suatu masa nanti dakwah ni akan berjaya juga. Itu optimis ni Nabi. Dan dalam masa sama, Nabi ni sangatlah bagusnya sebab dia dapat pertahankan imannya daripada tawaran-tawaran yang dihamparkan kepada Nabi dalam bentuk-bentuk yang kita manusia ni pun boleh nak terima. Contohnya dia bagi RM1 yang banyak pada kita, dia suruh kita buat ni, kita ikut. Jadi habis iman kita kat situ. Tapi Nabi tak. Nabi tolak semua tu, dan Nabi yakin bahawa Allah SWT yang membantu Nabi. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW seorang pendakwah yang penyayang. Nabi seorang penyayang. Dalam masa sama, Nabi seorang yang tegas. Tapi Nabi bukanlah seorang yang suka memukul orang. Bukan. Nabi tegas pun ada sebabnya, dan Nabi penyayang pun untuk semua orang-orang yang di sekelilingnya. Ketiga, Nabi Muhammad SAW
berdakwah di Taif, penduduk Taif menolak dakwah baginda dengan mengusir dan mencederakan baginda. Lalu datang malaikat membuat tawaran kepada baginda untuk membinasakan mereka. Baginda menolaknya lalu berdoa agar mereka menerima hidayah. Bayangkan sewaktu Nabi berdakwah di Taif, Mekah Madinah kita tahu dah Nabi memang diterima dakwahnya, tapi bila Nabi nak berdakwah di Taif, sebenarnya penduduk Taif tak minat pun dengan Nabi, tak minat nak dengar terima dakwah pada Nabi. Sehinggalah datang malaikat berjumpa Nabi, "Wahai Nabi Allah, adakah engkau mahu aku hancurkan penduduk Taif ni?" Tapi Nabi tak. Nabi cakap, "Jangan. Aku doakan semoga mereka mendapat hidayah." Kalaulah tiba-tiba malaikat tu, contohnya malaikat buat tawaran kepada Nabi, "Nak tak aku hancurkan penduduk Taif?" Kalau Nabi kata ya, memang hancur penduduk Taif tu. Tapi Nabi tak. Nabi tak berdendam. Dan kat sini diterangkan bahawa memang Nabi berkasih sayang dengan manusia walaupun dakwahnya ditolak. Nabi Muhammad SAW seorang pemaaf. Semasa peristiwa pembukaan kota Mekah, baginda telah membebaskan penduduk Mekah yang pernah melakukan kejahatan kepada baginda dan memaafkan mereka. Nabi ni memang seorang yang pemaaf. Pembebasan. Pembebasan dalam peristiwa pembukaan kota Mekah, waktu Nabi nak buka kota Mekah tu memang ada tentera-tentera orang kafir Quraisy juga, tetapi Nabi membebaskan mereka dan memaafkan mereka. Alhasilnya ramailah memeluk Islam selepas itu atas apa? Atas sifat pemaaf Nabi, atas kejujuran Nabi, atas kasih sayang Nabi. Bayangkan orang ni peluk dan masuk Islam atas sifat kasih sayang. Dilihat Nabi ni memang bagus. Walaupun buat macam mana pun Nabi ni seorang yang pemaaf. Walaupun buat macam mana pun Nabi ni seorang yang sabar. Sebab tu orang kafir dia tertarik dengan sikap yang sikap yang ada pada Nabi Muhammad SAW tu. Baik, Ustaz harap kamu semua faham berkenaan dengan topik cara dakwah Nabi Muhammad SAW ni, dan kita boleh ambil lah iktibar ataupun pengajaran daripada kisah-kisah Nabi ni agar kita ni menjadi umat Islam yang berjaya, yang mana kita dapat tiru cara Nabi bersabar, kita dapat tiru cara Nabi memaafkan orang, kita dapat tiru cara Nabi dalam menghadapi orang kafir Quraisy yang sangat keras. Kita belajar daripada Nabi cara untuk mentaati dan mendahulukan Allah SWT dan segala perkara, dan optimis bahawa Allah SWT akan tolong kita. Baik, jadi di akhir pengajaran ini, topik ini, seperti biasa semalam kamu dah buat buku modul latihan bahasa digital pada hari Senin, iaitu surat 64. Kali ini sambung muka surat 65. Muka surat 65. Buat tugasan ni dan kemudian hantarkan dalam grup Telegram. Apa-apa masalah boleh berhubung dengan Ustaz dalam grup Telegram ataupun WhatsApp lah personal kalau yang ada nombor Ustaz tu. Dan jangan lupa isikan nama dalam link yang Ustaz berikan dalam Telegram tu. Isikan nama kehadiran, sebab itu untuk kehadiran kamu semua. Termasuklah kehadiran dalam Telegram tu, dan link yang Ustaz beri maksudnya ada 2 yang perlu kamu isi supaya Ustaz dapat detect ataupun guru-guru lain pun dapat detect kehadiran kamu lah. Itu saja pada Ustaz. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Ustaz doakan semua sihat walafiat dan teruskan menuntut ilmu kerana Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.